Amin. Baca doa. Ha? Baca doa. Ada apa ni? Wood. Baca doa, Wood. Baca doa. Ada apa ni? Ada apa ni? Ada apa? Doa pembukaan. Doa pembukaan. Baca doa, Wood. Uish. Semua baru masuk ke? Oh lah, aku sikit perut dah pula. Oh, alasan. Isu agama. Alasan. Aduh. Kita start lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and selamat petang guys. Thank you for joining in Kur sharing session. Right, thank you so much. Okay, hari ni kita I think not so good for Malaysia. Okay, kita kata semua pun tahu yang banyak tempat melanda banjir and banyak family and orang yang mengalami masalah. And I hope you guys are doing great, are safe, okay. And kalau ada apa-apa masalah, please seek help, right? Kita orang semua kat sini, I think our community semua ni sedia nak membantu lah, right? And jangan takut, jangan segan, alright? And hopefully segala urusan dipermudahkan Tuhan, insyaAllah. Alright, okay, so tanpa membuang masa, right? Welcome guys, okay. Hari ni I think kita nak bersembang and bincang sikit lah mengenai topik kita iaitu networking and marketing, alright? And kita punya guest pun I think semua orang kenal. Kita ada Roshbang. And before that, okay, macam biasa, rule of the room basically, okay. So semuanya apa yang mungkin disampaikan adalah basically our personal experience and knowledge, alright. So if you guys benda tu mungkin boleh bantu dalam korang punya project, okay, bolehlah cuba apply. And if you guys mungkin rasa tak sesuai dan ataupun mungkin ada kekurangan ke apa, boleh je tanya kemudian, okay. Ataupun if ada apa-apa masalah ke yang tak tahu, boleh je tanya. And hopefully we can respect each other punya opinion, okay. And ada Q&A kita akan buat hujung nanti, okay. Aku akan open slot, so don't worry. And yeah, I think that's it. Okay, hopefully kita boleh, like I said, respect each other. And kita harap jadikan sesi kali ni bermanfaat lah seperti sesi-sesi yang sebelumnya. Right? Okay, Ki, ready ya Ki? Nervous ya, bapak mah formal ya. Tak ada. Go on, okay, go on. Wood, doa Wood dah. Okay, Ki. Mungkin Aku dah baca doa tadi, tak sangka aku mute pula. Aduh. Sorry guys. Betul. Amin lah. Aku dengar. Amin. Amin. Tak apa doa dia baca kan. Okay, by the way, this is a recorded session. Okay, so if you guys mungkin boleh go to my YouTube channel, Mit Fauzan here. Boleh search Mit Fauzan here ataupun Fauzan Hakim. Okay, so kalau macam terlepas ke apa-apa ke lepas ni keluar, don't worry, kita akan record lah. Right, okay, Ki, maybe mungkin boleh introduce yourself sikit lah kot untuk mungkin orang yang tak kenal kau lagi ke. Okay, nama saya Ki. Nama penuh saya Khairi. Apa nak cakap Tak payahlah formal, aku punya intro je formal. Kat sini dah tak ada. Okay. Sebelum ada NFT ni 8 tahun aku buat branding and partnership and also entertainment jugalah. So daripada gulung wire sampailah ke sign contract saya buat. So bercakap-cakap ke, jumpa-jumpa orang ke, itu semua memang saya punya kerja. Naikkan nama orang ke, build nama orang ke, build brand orang ke, consult orang punya brand ke, itu pun saya punya kerja. Cuma saya tinggalkan jejak saja, siapa yang tahu je. Okay, so after that, after PKP tu, last kerja aku is aku shoot di hotel dekat Port Dickson. Biasa shoot tu, masa shoot di hotel yang MK dengan Mira Fiza tu kan. So kita orang holiday kat situ, holiday sambil kerja 2 bulan. Lepas tu aku duduk lama-lama aku fikir apa yang aku nak buat dalam entertainment ni kan. Semua aku dah buat. Aku dah buat itu, aku dah buat ini kan. So aku tiba-tiba ada NFT. Baim tiba-tiba ada NFT. Lepas tu Baim kenalkan aku dekat NFT ni bulan 1, bulan 2 hari tu. Tapi bulan 7 hari tu baru aku ada masa untuk aku decide untuk aku buat NFT ni. Dan kebetulan masa tu aku ada iPad. So terciptalah NFT daripada situ. So mula-mula macam semua tahu lah, mula-mula bukan lipas. Mula-mula aku masuk gambar sebab rasa macam gambar boleh pergi. Lepas tu aku tengok orang buat, aku belajar. Lepas tu aku try buat collectible. Semua mula-mula nak buat
nak buat topeng tu sebab aku rasa Money Heist akan keluar lagi 2-3 bulan. Boleh jual lah konon-konon kan. Lepas tu macam okey tak okey. Kalau season habis lah nanti benda ni kan. Lepas tu aku buat ni, aku tukar kentang, which is kentang tu pun macam tu lah yang macam korang tengok yang sedia ada sekarang. After kentang tu lah yang kentang Money Heist tu yang banyak jumpakan kita semualah yang daripada NFT community Malaysia tu punya group. Sampailah sekarang yang ada ni, yang dah tak ada pun ada. So yes, after kentang jumpa lipas. Aku buat pixel macam biasa, kita inspired by pixel kan. Sebab kita education dengan knowledge kita masa tu kecil lagi. So kita buat pixel buat lipas. Lepas tu aku fikir kalau aku buat pixel saja tak best lah kan. Aku buat yang sasau, yang kelip-kelip. Sebab apa? Aku nak orang first impression marah benci lah. Memang itu tujuan aku. Aku nak apa benda dah kau buat lipas dah lah jijik. Apa benda saya kelip-kelip sakit mata aku. Benda-benda macam tu. Sebab kalau orang suka orang tak ingat. Kalau orang marah orang ingat. Macam tu. Itu nama dia subconscious punya marketing ataupun subconscious punya mind now. Lepas tu alhamdulillah jadi. Lepas tu aku beranikan diri untuk buat illustration sebab aku tengok macam dah tiba-tiba ramai pula buat pixel kan. Masa tu Betul. Macam pixel lah kan. Kau pun tahu hujan kan. So aku buat illustrator. Yang beli first illustrator aku ada yang tu lah yang aku ingat. Siapa beli, Panda beli, Scarface beli, Fitriwana beli, ada Baby tu beli. Lepas tu after that go on lah dengan illustrator sampailah ke atas tu. So itulah pembukaan dia. But boleh tahu kenapa kau pilih lipas lah as your nature? Macam biasa aku nak buat benda yang orang tak buat ataupun yang tak ada. Sebab aku study market tu, masa tu ada OpenSea dengan Solana tak ada, kita silap aku. Masa tu ada OpenSea kan dengan apa benda Rarible tu kan. Aku tengok tak ada orang buat lipas. Ada orang buat Roach tapi Roach tu macam serangga, bukan PFP style. Aku cari lagi tak ada. So cantik lah aku buat lipas. Okay. So macam kalau kau pergi OpenSea sekarang pun, to date pun ada lipas tapi dia bukan PFP style macam yang aku selalu komen-komen tu kan. Lepas tu kalau korang boleh tengok kewujudan akaun Roach NFT ni semua atas November ataupun Oktober selepas aku yang bulan 7 macam tu lah. So kira market dia masih ada. Faham. Okay, so topik kita hari ni networking kan, networking and marketing lah. I think siapa yang kenal Ki kan, kau Ki mesti orang tahulah kau memang networking star lah orang kata kan. Antara kejayaan kau pun sebab kau boleh tarik beramai orang luar masuk ke dalam pentas, okay, dalam scene pentas. Like mungkin kau boleh like cerita sikit lah what is networking lah, how networking works lah. How networking works. Dia sama je macam mana how networking works ni, maksudnya ada apa-apa yang kau buat kan dalam kerja ke dalam apa kan, kau kena fikir macam kita ni always berinteract dengan orang. Kalau macam biasa lah, kalau kita tak boleh berinteract dengan mulut, kita akan berinteract dengan tangan dan juga phone. So macam mana dalam hidup kau daripada kecil sampai besar pun kau akan connecting dengan people dan juga networking dengan orang. So for me, aku rasa terms aku dalam networking tu is be everywhere je, tapi in a good way lah. Be everywhere. Okay, alright. Okay, mungkin ramai yang macam tak tahulah, okay, how to start networking lah. Macam mana kau nak approach party lain tu untuk start networking. Any tips on that? Kita jawab soalan Nye tu lah yang dia kata di samping menarik orang membeli NFT. Okay, kau nak awak. Alright, okay. Awak baca soalan tu. Okay, before kita ke situ, okay, Ni ada tanya soalan lah. Okay, you guys boleh nak tanya soalan pun boleh je reply tweet tu ataupun boleh tanya kemudian. Okay, sebab kita ada soalan daripada Ni. Okay, basically dia tanya soalan legit, kita go for soalan legit dulu lah kan. Di samping menarik minat orang untuk membeli NFT, okay, bagaimana untuk mengekalkan hype tersebut? Dengan juga, okay, soalan tu ada dua. Aku akan jawab dua soalan tu dalam satu jawapan. Okay, alright. And then okay, alright. Then dia ada soalan manja lah. Okay, kalau siapa boleh tengok. Okay, soalan manjanya adalah berkaitan dengan space. Okay, siapa tahu space yang hari tu, kakak tudung merah tu. Okay, bagaimana Roshman terfikir untuk menjadi speaker dalam space hari tersebut?
Ya, jawab dalam soalan space aku ingat mula-mula benda tu space official Puteri UMNO. Okey. So kan aku macam nak pergi tunjuk muka lah, nak tengok siapa yang ada ke, mana tahu ada kawan-kawan aku ke kan boleh buat huru-hara sikit ke kan. So aku masuk, aku request, lepas tu dapat. Lepas tu tiba-tiba Parody punya, aku stay lah sebab kelakar. Lepas tu sampai 3,000 and trending tu benda tu satu Malaysia. Korang sendiri tahu kan. So benda tu space yang paling kelakar yang aku pernah join tau. Sampai trending, sampai besok tu effect dia memang korang sendiri tahulah benda tu. So effect dia pula dari situ, Rochpang ni dilantik sebagai jentera ketua undi, kau tahu tak? Dan public pun secara tak langsung ni dia tahu kewujudan binatang-binatang yang aku cakap tu ataupun kita ni secara tak rela dan juga harmoni, and diorang pun berinteract dengan kita punya community, betul tak? Betul. Yes, itu yang best. Lepas tu itulah maksudnya yang itu menjawab yang soalan yang kat atas lah. Ya Lepas tu yang hype tu Kim mengekalkan hype tersebut. Yes, betul. Hype ni dia macam kasar sikit ayat dia. Dia sebenarnya macam marketing atau cara kau nak stay relevant dengan branding kau. Cara kau buat branding tu yang paling penting. Tiap-tiap projek ni ada diorang punya strength masing-masing. Semua ada strength masing-masing. Macam kita pernah selalu cakap, benda ni is not always about art. Betul. Macam aku cakap tadi sekali, just be everywhere, be nice and be kind. Selagi boleh bantu walaupun sekecil retweet tu kan atau like, buat je doh. Which is benda yang kita buat, and alhamdulillah sampai sekarang benda tu circulate among us, and benda tu organic kalau kau perasan. Daripada kita yang first, bukan kita yang first, daripada cara kita buat benda tu, lepas tu orang lain buat, lepas tu newcomer nampak kita buat, dia pun buat. And aku dapat je DM, kalau orang yang pemalu ni nak buat macam mana, kalau yang orang macam ni nak buat macam mana. So aku cakap tak perlu lah tak perlu nak type ke, tak perlu nak bersuara ke, just interact, cara like, retweet. Nanti orang yang kau interact tu sendiri yang akan interact dengan kau. Dari situ kau belajar nak interact dengan orang, betul tak? Betul. Nak dapat 1,000 followers sekarang bro, untuk dapat verified tu senang je. 3-4 hari kau grind dengan community, dapat dah. Betul tak? Kalau kau 3-4 hari je bro. Betul. Kalau betul-betul aktif, kau pandai cucuk, memang boleh, serius. Yes. Macam biasa, macam be everywhere je. Cari siapa yang selalu engaging, daripada 1 tweet ke 100 tweet. Contohnya macam tweet Uncle Tua hari tu. Siapa yang pandai ambil kesempatan, ambil peluang tu, dapat lah benda tu. Siapa yang ambil peluang tadi dekat Dala punya train tu, dapat. Kau tengok macam mana benda tu sampai kena ada queue dah sekarang. Sampai kena ada security jaga tu. Tak jaga. Yes, benda tu boleh jadi, korang boleh min dekat satu profile daripada Dala tu kosong sampai ke bawah. So semua orang boleh dapat masing-masing punya part. Tapi lepas tu in order untuk terus. In order untuk benda ni panjang bro. In order untuk stay relevant kan, kau kena merge kan kau punya project tu ataupun kau punya project atau NFT tu dengan real world utility tau. Walaupun benda yang kita buat ni digital, kita ni tetap human. Kita ni tetap perlukan real world utility ataupun human interaction tau. Faham tak? Faham. Macam contohnya macam store collabs, macam local brand collab, lifetime punya perks, macam discounted item. Contohnya macam aku bagi aku punya plan lah kan. Contohnya macam aku selama ni suka minum kopi. Aku selalu cakap pasal kopi. Sebab tu semua orang pun suka minum kopi. Lepas tu benda tu lama-lama orang ingat tau. Orang ingat. Lepas tu aku cari coffee house yang boleh collab. Alhamdulillah jumpa. 2-3 kali pergi jumpa owner. Macam pagi tadi jumpa owner dah jumpa dah. So dia punya real world utilities, breeders akan dapat free. Free tu maksudnya kopi ke, makan ke, apa ke, kau bawa family kau semua free. Kau akan dapat kad kau akan dapat satu kad ni berdasarkan kau punya breed ataupun nombor kau lah kan. Itu breeders lah. NFT community pula kan, dia ada kod dia lah kan. Kalau dia sebut kod dia atau dia tunjuk profile dia dapat discounted item. Ataupun discounted daripada bill dia. So benda tu benda macam tu lah. Benda tu real life utility. So daripada situ, kat situ kita boleh buat merchandise collect, boleh buat event kat situ, boleh buat macam-macam lah. Dia dekat curve yang kat Cawala tu, korang tahu kan belakang tu luas macam mana kan. Siapa yang pernah pergi Cawala kan. Alright, okay. Jan, lepas tu bila
bila macam aku cakap tadi, walaupun kita punya projek ni digital kan, kenapa why can't kita bagi utility atau benefit ni dekat dua-dua, dekat digital dan juga physical, real world dengan metaverse kan. So boleh je kita buat macam selama ni kita buat, semua dah ada dah, macam bagi merchandise, bagi itu, bagi ini. So nak kena kekal relevan, buat lagi. Takkan kita nak buat baju 5-6 kali, betul? Betul. Pernah tak prank kat orang bagi lipas betul? Belum lagi, tapi macam dalam aku nak bagi top holders ni, aku nak bagi mungkin dalam 3, 4, 5 tu mungkin ada lah. So itulah Alpha Leader. So hati-hatilah siapa yang beli lipas. Macam ingat chewing gum ingat Chewing gum tu tarik. Korang tahu tak, aku dah order kat Shopee kostum lipas tu, human size. Oh, yang bodoh lah. Yang tu yang kelakar dah. Okay, tapi okay, kau nak sambung lagi ya? Okay, teruskan. Ada sikit lah. Sila. Macam macam aku cakap tadi, always ambil peluang and cuba walaupun sekali. Tak rugi apa dah kau try. Contohnya macam kita dah tengok depan mata kita. Aku cuba untuk jadi speaker dekat Superlative. So aku dapat Arif tu, founder dengan designer Superlative, acknowledge aku, kita DM and dapat collab. Nampak tak benda tu? Ambil peluang. Kau tak rugi apa. Kalau kau jadi speaker, kalau dia reject aku jadi speaker pun, esok aku try lagi. Benda macam tu. Betul. Lepas tu macam Puteri UMNO tu lah, kita ambil peluang kat situ, tengok macam mana community. Kita S1 tau, bukan satu projek pergi raid. Kita S1, orang nampak kita satu community NFT ni S1 supportive. Macam mana orang nampak kita hari ni kutip derma tu. Lepas tu macam Panda, Confed dengan Tun ambil peluang. Diorang ambil peluang juga. Diorang tanya. Diorang tembak ke tanya, nak boleh collab tak? Dan jawapan dia dapat yes. Kalau dia kata no pun, maybe next time. Faham tak? So, jangan takut untuk cuba ambil peluang. Kalau nak collaboration ke apa dengan Lipas, aku rasa diorang tak payah tanya lah. Tiba-tiba tahu-tahu dah siap. Ya, cakap pasal space tu betul. I think one of aku bukanlah nak kata aku naik, tapi sebab dulu aku rajin gak join space and request je lah kan, buat muka tak malu. Hari ni request lah kat space orang ni, so ada orang buat space aku request lagi kan, just untuk chill kan. Dia just buat je lah tu kan. I think macam kira kata tak rugi lah untuk kau buat benda tu. Dia yang first, jangan kau fikir apa orang akan cakap lah, itu je lah. Kadang ada jenis orang dia risau kan, nanti orang cakap apa pula kan, tak tahu malu ke kan. Itu peduli je tu. As long kau tak buat salah, kau tak susahkan orang, dan okey lah kan. Ada lepas tu baru-baru ni kan, baru-baru ni ada satu syarikat government ni, kroni dia, anak dia umur 25 ke 26 ke 27 lah, naik tau, dapat jadi board of director. Nama dia tak sebut lah kan. Lepas tu aku follow dia dekat IG kan. Oh, masyuk tau. Lepas tu, tapi yang bagusnya, dia ni into NFT kau-kau. Hari tu dia sapu floor depa Dino tau. Dia sapu floor depa Dino sebanyak 51 NFT depa Dino. Which is satu NFT masa tu harga dia $800. Kalian 51. So dia ada Gary V, dia ada macam-macam lah. Memang kau tahu orang government ada duit kan. So jadinya aku cuba peluang aku react dekat IG story dia, mana-mana yang berkenaan NFT aku react. Sampai lama-lama kan, lepas 3-4 hari kan, baru dia scene. Lepas dia scene tu dia like. Lepas tu aku buat emoji pula. Buat emoji dia like sampai dah tadi aku cakap pasal have a good weekend, stay safe kan. Lepas tu dia like, dia kata stay safe tu broski. Lepas tu dia kata are you on pentas, dia kata. Lepas tu nampak dia dah tahu pentas tu. Macam tu tau. Kau takkan tahu pun orang tu. Dia tak layan ke apa, biar janji kau try tau. Bukan yang jadi bukan try macam APH boy lah. So cerita macam tu je lah. Jangan try hard sangat lah kan. I think sebab semua orang manusia juga kan. Mana ada kau dah datang terus nak peluk ke apa kan. Kau salah peluk kan. Kalau dia sombong macam mana pun, one day ke one time ke, masa dia tengah berak ke, tarik isap rokok ke, macam buka je DM tak tengok ni kan. Nampak macam tu lah. Betul. Aku rasa kalau by my experience adalah DJ Fast lah. So aku bila DJ Fast masuk, aku pun macam kita macam welcome benda-benda macam tu lah, welcome. Lepas tu bila dia post pasal art NFT yang dia beli, kita cakap kan, macam nice collection. Tapi dia tak perasan lah tweet aku.
tapi bila aku follow IG dia, aku reply Tak story dia. perasan Aku follow IG dia, aku reply story, dia perasan. So dia follow aku kat IG dulu. Tapi aku kat IG tak ada Rakita Dynasty kan. konten. Tapi tak apa lah, kita go. Lepas tu aku pun cakap bila dah aku tegur dia 2-3 kali, aku cucuk lah sikit kan. Aku pun ada kat pentas. Aku cakap macam tu. Dia macam okey lah. Lepas tu mungkin dia dah perasan aku punya handle sama kan. IG aku dengan tweet handle aku sama, Mid Fauzan here. So lepas tu dia follow aku kat Twitter pula. So dia benda-benda macam tu lah. Kan kau janganlah shield terus. Nampak? Nampak? Dia follow kau kat IG dulu, lepas tu pada pergi situ. Dia sama macam ni tau. Macam bila Abu G masuk, dia buat 3 wave kan. 3 wave tu aku tengok bila dia nak pergi singgah kat Lipas tak menarik perhatian dia kan. Kali keempat 4 wave tu kan baru dia beli Lipas. Lepas 3 hari tu baru dia follow aku macam tu baru dia perasan. So dia selalu ada dalam hidup aku ni, aku selalu letak prinsip macam not 1 second late, not 1 second early. Benda tu mesti datang ngam-ngam macam tu Contohnya macam orang meninggal semalam yang accident 10 orang kan. Benda nak jadi memang tak boleh nak buat apa. Dah kun fayakun tu je. Not 1 second late, not 1 second early tu je. Memang macam tu je lah. Betul. So dalam benda yang kita buat ni, aku nampak, aku perasan je bila Will dah buat 3 macam tu, bila ada yang tak kena kesempatan sangat. Benda ni kita pernah bincang banyak kali, tapi macam itulah kalau rasa nak ke arah itulah silakan, tak salah pun. Dia yang penting terus buat sebab timing, betul lah, timing tu very important lah kan. Sebab mungkin dia bukan tak layan tapi dia tak perasan, especially kalau kau approach orang besar kan. Dia bukan tak layan tetapi dia tak perasan. And kita kena keep on doing lah kan. So that mungkin tiba-tiba esok kita tweet tu dia perasan, lepas tu kena pula kita rasa dia dengan artwork kurang ataupun design kurang time tu, jangkut, I mean benda ni jangan tengok macam mana, jangan tengok kejayaan orang sangat lah. I mean you boleh tengok kejayaan orang tapi jangan tengok kejayaan tu semata-mata. Tengok kenapa dia berjaya lah, apa proses dia, benda-benda macam tu lagi penting lah. Sebab daripada dia berjaya, then apa kita nak buat lepas tu kan. Kita boleh tiru kan, kita boleh copy dia punya proses kan. Tak ada, dia bukan pasal berjaya je, dia macam ni je. Dia macam masuk sekolah Macam contohnya aku dengan kau masuk darjah 1. Lepas tu kita naik darjah 2, darjah 3. Kita darjah 3 kan. Orang baru masuk darjah 1. So macam nanti turn kau lah naik darjah 3. Sabar. Lepas tu nanti kau pula naik sekolah menengah. Bukan pasal berjaya ke tak berjaya macam tu. Dia ada cara. Takkan kau baru masuk 2 hari kau dah minta verify. Aku nampak ada orang tweet, ada budak tu aku tanya, kau berapa hari kat pentas? How long have you been in pentas? 2 days. Kau cakap okay, good luck. Macam tu. Dia tanya kenapa dia tak dapat verify. Oh sebab kena ni. Dia fikir macam aku yang creator, aku yang design art ni, aku ni legit creator, kenapa tak verify aku? Dia bukan pasal kau creator ke, kau bukan creator ke, tu je. Aku malah nak explain lah benda-benda yang simple macam tu. Aku harap Fauzan lah yang take away. Celaka. Aku kalau dia diam aku boleh je layan. Kalau dia buat public tweet macam tu aku malas layan lah kan. Aku ada perasaan kalau masuk akal sangat pun Ethereum Boy lagi pandai sikit lah. Macam tu lah. Ethereum Boy dia hustler dia lah. Dia tak verify kan. Dia tapi dia annoying sikit lah. Okay, boleh go for next question lah kot. Okay, basically ini benda dia berkaitan dengan floor price juga. So ada soalan daripada Daruma Nation. Dia kata apa turning point kau daripada 0.02 sampailah I think daripada tu 0.02 terus kau jadi one of the big name kat pentas juga. Apa turning point kau? Turning point okay, menarik soalan ni. Kan kalau aku rasa last price aku sebelum aku tukar cara illustration aku is 0.11 kot paling tinggi. So after that aku terus Swift. Kalau korang perasan masa tu is the last one yang jantan came into pentas. Dia sapu semua secondary market on my illustration yang bulat-bulat tu lah kan.
So bila aku decide untuk naikkan floor price dan juga untuk tukar cara PFP semua kan, masa tu juga aku decide yang aku takkan stop, yang aku akan teruskan moving forward tau. Kira macam aku anggap benda tu from my point of view is amanah lah. Kira macam orang dah invest, orang dah ada percaya kat kau. So macam aku anggap, gila orang beli lipas lah, macam tu lah kan. So macam so bila macam orang DM, orang puji, orang tanya, orang bagi kau motivation, orang boost kau itu ini, dia lain sikit tau feeling dia. Semua orang rasa benda tu tau. Aku tahu semua orang rasa benda tu. Aku tahu bila first aku ingat siapa first verified artist yang beli lipas aku, which is Nero yang beli dulu. Lepas tu aku ingat siapa yang beli dulu. Aku bila nampak nama bicara kripto beli, Nero beli kan, aku cakap, gila sial, orang beli lipas aku. Macam tu kan. Betul. So benda tu benda tu macam tu lah rasa dia. Then the rest is history lah. Aku tak stop and aku moving forward. Kalau aku, macam aku selalu bagi tahu lah, kalau aku nak announce semua hari ni, aku nak je announce semua hari ni. Faham. And Alhamdulillah ada benda yang dah on progress, yang dah hampir siap, and insyaAllah semoga dimudahkan lah semuanya. I think itu pun satu yang bila kau cakap pasal announcing kan, meaning like itu adalah content lah kan. I mean, ya kita takkan nak letak semua content dalam satu hari kan, rugi lah kan. I think kena pandai susun juga lah content day by day kau, so that cakap pasal soalan ni tadi, hype tu ada lah kan. Okay. Sebab tu macam contohnya macam collaboration kan. Kita macam akan always ada new wave. Sebab tu aku ada macam banyak type of collaboration, macam contohnya international collaboration, exclusive collaboration, fresh collaboration. So macam, kau tengok 2 hari ni aku tu buat macam mana tu. Tak tahu lah, speechless lah. Kau bayangkan macam-macam boleh buat. And macam konfederasi selalu cakap, kita punya local punya talent ni macam tu lah rencah dia. So kenapa kita punya creative industry ni still macam ni. So NFT ni dengan benda-benda yang collaboration yang semua orang buat ni kan, itulah penggerak creativity yang aku rasa yang insyaAllah akan tukar benda ni. Sebab Agent Ali ke DDM Friends ke pun dah usah-usah sikit lah kat arah NFT. So aku rasa it's a matter of time je kan. And I think macam aku play to earn aku rasa Agent Ali yang akan buat dulu. Kau rasa macam tu dia orang buat, aku tengok dia orang punya card tu pun cantik kat sebenarnya. Aku dulu pun terfikir nak collect card dia tu. Tak hati pula. Okay, tapi aku kau tengok ni, kau tengok Gary Vee. Kau tengok Gary Vee. Sorry. Gary Vee semalam the launch Uno card kan. So bos, kau tahu Uno tu pun kan, tiap-tiap Uno card tu situ tiap-tiap Gary Vee punya NFT. Betul. Tapi fizikal. So yang buka ke tak buka ke, yang baru ke yang lama ke kan, memang akan jadi ni lah, macam biasa lah, akan jadi diamond lah. Betul. And I think aku pun berharap dapat tengok macam newbie collab antara sama satu sendiri lah kan. Jangan bila cakap pasal collab ni, most people terfikir akan collab dengan nak orang besar je kan. I think boleh kau nak collab dengan orang besar, but are you prepared untuk maintain, after that lah kan. Takkan contohlah dia ada seorang newbie collab dengan Rochepang, okay, meletup, but after that what to do, korang kena prepare lah. And supply pun make sure cukup lah. Kadang-kadang dah collab dengan Rochepang tu, esok senyap hilang. Tapi best ni macam aku cakap, benda tu organic. Bila diorang tengok kita rancak collab, diorang buat juga without segan. Macam hari ni kau tengok macam mana Train Dala tu, macam mana Small Face collab dengan itu ini, macam mana itu ini collab dengan itu ini. Kita boleh nampak siapa yang collab dengan siapa. So benda tu tak jadi masalah lagi. Macam tu lah. Sebab Jan kadang-kadang kalau diorang minta aku collab, aku terus-terang aku tolakkan kau. Aku DM dia, contact Fauzan, dia nak collab. Ataupun dia willing to collab macam tu. Aku ada tu beberapa yang contact aku sebab kau. Aku okey je. I mean betul. Aku memang tak gerakkan je. Aku macam boleh je kan. Kau boleh je nak guna kur-kur punya. Aku boleh bagi PNG file, you can do apa-apalah kan. Buat je lah. Tapi make sure collab, janganlah. Kadang ada orang collab ni dia nak lebihkan kita lah. Kau faham maksud aku? Sebab tu cara aku collab lain kan. Aku collab aku kan,
Okay, kau nak sangat collab dengan aku kan, kau nak shortcut ke nak apa kan, okay buat lah, awak kau yang kena buat. Sebab apa, aku memang 100% daripada dulu sampai sekarang, aku memang nak collab ni tujuan dia untuk kenalkan kau. Sebab kalau kau cakap lipas, orang dah tahu Roach Punk. Betul. So orang tak kenal kau, and also naikkan volume sales kau. Senang-senang kau dapat verify ke apa ke, and drop terus habis. Roach effect kan, benda-benda macam tu kan. So macam tu lah, so sebab tu dorang kena effort kau-kau. Sebab tu kita nampak yang macam kita nampak tu lah, yang gila-gila tu semua. Kan kadang ada yang collab dengan aku, dia nak ubah kat yang kerang aku tu jadi bentuk dia. Cakap tak boleh sebab itu style aku kan. Kalau macam kau ubah kerang kau. Bukan macam sekarang kita nak tolong dia kan. Kita hopefully macam nak orang tengok dia, bukan tengok kurkur. Kalau dia buat sama cara dengan apa aku buat, then tak nampak lah dia punya kebolehan kan. Macam ya kalau betul lah, kan? Betul lah yang tu. Buatlah lain kan. Aku kadang marah pun. Macam kau tukar. Kau tukar. Siapa tak share gambar yang orang belakang kuali tu dia. Pakai kuali. Oh, fight lah. But tu lah, collab ni is good. Tapi hopefully korang kena win-win lah. Janganlah kau lebihkan kat orang yang besar. Rugi. Collab ni sebetulnya nama korang yang naik. Bukan orang yang lagi besar tu. Sebab diorang dah besar dah. Orang dah kenal lah dia. Okay. Jom kita ke soalan seterusnya daripada Dr. Robo. Okay. Dunia intro dia panjang sikit. Okay, so sejujurnya sangat susah as a newcomer macam saya di platform ini to establish myself. But then came Going Gang. Okay, dengan with just one voluntary tweet change the whole game for me. Okay, so soalan dia, how important is the role of big NFT players in assisting newcomers? Benda tu macam aku rasa tak payah explain lah. Sebab aku rasa benda tu kita sendiri hari-hari lalui. Maksudnya kita ni tak pernah pun tak retweet apa-apa tweet, ataupun tak pernah like, ataupun tak pernah interact. Macam Dr. Robo ni, tak silap aku dia yang the one yang selalu interact with give, betul tak? Betul. GM ke apa ke semua. So benda tu cukup dah. Semua orang dah ingat tau. So macam kita tegur dia. Lepas 2-3 hari aku tegur dia. Cakap keep up the good work using replying using that. Sebab aku dulu kan selalu reply guna lipas nari-nari, lipas itu lipas ini. Benda yang sama lah. So macam benda ni sendiri day by day dia sendiri akan rasa, which is macam kita dah bincang panjang lebar kat atas tadi. Organik dia dah ada dah dalam community. Kau baru ke, kau lama ke, yang baru ke, yang lama ke, tetap akan retweet each other. Yes. Okay. Yeah. So sorry lah, assisting newcomer macam-macam lah. Kalau nak cakap pasal aku, dah tak tahulah berapa ramai dah aku bagi je duit bagi je, tak payah nak tanya meeting party ke kan. Lepas tu No Future pun dah buat dia orang punya weekly meeting party daripada dulu sampai sekarang. Kita pun antara one on dia meeting party. Lepas tu Fauzan ada, Discord Going Gang ada, Discord. Aku rasa dah complete package dah S1 kita ni. Tinggal belah-belah development ataupun belah-belah dalam technical je for utility, yang tak ada yang the one yang betul-betul boleh tapau ataupun boleh daripada ajar orang daripada noob ke power macam tu. Ya, I think cakap aku rasa benda lain semua dah complete dah weh. Betul. Macam baru-baru ni aku baca, which is aku support gila Nando dengan Boss Face punya Discord channel baru yang Magical Boxer something like that lah kan. Untuk satu tempat tu untuk semua boxer artis, untuk kau tanya lah apa-apa berkenaan boxer, kau nak belajar ke, nak tengah terbalik, semua kat dalam tu. S1, yes. Itu lah sebab I think macam kata dah cukup lah. And dia sekarang ni bergantung pada newcomer tu lah, macam mana nak cari peluang untuk tunjulkan diri je kan. Sebab Jan, kalau dia minta swap macam ni Jan? Apa? Kalau dia minta swap? Tak swap apa pun dah. Tak, kadang-kadang orang kan nak suap sampai mulut baru nak gerak lah, itulah inilah. Betul lah kau. Aku Maksudnya aku yang kata, awak kan baru, awak tak nak collect dengan saya lah, macam tu. Contohnya macam dia tanya macam mana nak set up MetaMask. Boleh buat kan tak? Dia suruh buat semua benda lah macam tu. Walaupun kau dah bagi link. Mesti ada. Kau pernah dapat orang macam tu. Aku ada je, tapi aku reply sama lah. Tengok je, insyaAllah boleh. Tengok je. Ikut je. Tengok dulu. Tak faham, tanya. Tanya soalan spesifik. Kalau dia tanya soalan tak spesifik, aku ulang balik lah jawapan yang sama. Ada tu jawapan dia dalam tu. Tengok je.
Tak apa aku pass lah kat siapa. Kadang selalunya aku kalau orang minta Kau tak pakai aku kan lah. aku akan pass kat Ciki lah selalu. Ciki mangsa aku Ciki lah. Aku akan suruh dia pergi cari Ciki. Ciki pang ada kan dalam ni. Ciki cikgu kan daripada ajar orang kan. So thank you Ciki. Ciki tak ada. Shout out to Ciki lah. Dia kalau banyak aku tak erti aku pass kat dia je. And alhamdulillah dia pandai tolong sikit lah. Rajin lah dia tolong. Okay. Kita ke soalan yang seterusnya daripada Sanuri. Okay, saya nak tahu bagaimana strategi Rochepang mencari dan meluaskan network. Mencari tu mungkin ya. Okay, ini best. Yes. Okay, ini best. Mencari ni. Okay, kau jangan tengok tiap-tiap orang ni ada kelebihan dia tau. Kau tak boleh tengok orang macam tu. Sebab macam biasa kita memang tak sama hidup dengan semua orang. Betul. So, dalam NFT ni ada perkataan utility, utilize. So, apa yang ada keliling korang, apa yang korang pernah buat dalam hidup korang, apa yang korang pernah connect dengan orang ke, buat ke apa ke itu ini kan, ingat balik kan, mana yang boleh fully utilize it. Either kau baru jumpa orang tu ke, dah lama kenal ke. Maksudnya bukanlah fully utilize ni bukanlah ambil kesempatan dekat dia. Tengok macam mana korang boleh sebati dengan dia, bekerjasama dengan dia, buat itu buat ini dengan dia. Contohnya macam Musang first macam atau Musang atau macam orang lain fully utilize ni dia tak tahu nak buat apa nak buat NFT tapi tak tahu nak buat apa sebab tak ada iPad and what not. Dia buat guna phone. Kau tengok macam mana Musang buat guna phone. Masa dia collaborate dengan Rochepang, ya Musang dia itu ini semua tak masuk akal kan. Ya, sampai sekarang aku rasa underrated gila tu Musang gang. Yes, aku rasa dia dah beli iPad pun dia guna phone lagi aku rasa sekarang ni. Selesa kan. Itu maksudnya dia utilize. Ada yang Sanuri kalau dia tak fully utilize laptop dia ataupun pentas kan, dia tak akan min lah dia punya digital artwork yang dia dah scan tu dekat pentas. Dia akan buat fizikal je, faham tak? Betul. Benda-benda macam tu dia guna bakat dia macam kau Fauzan, kau suka buat video and what not semua, kau jadikan benda ni dekat Discord channel kau, dekat benda-benda macam ni. Aku suka PR, aku suka sembang dengan orang, aku suka orang wuha, itu ini, aku suka be everywhere. Fully utilize lah apa-apa yang korang rasa korang boleh fully utilize dalam hidup korang ataupun keliling korang. Be it daripada tempat kerja korang ke, korang punya kontak lama ke, apa ke, itu ke, ini ke, tapi dengan cara yang ni lah, yang berpatutan lah, dengan cara yang baik lah. Sebab tu lah macam aku kata lah, strength kan. Kau tengok strength kat mana lah. Rochepang strength dia memang rajin bercakap dengan orang. Dia tahu macam nak cakap orang. And macam Musang gang, dia memang pandai melukis kat phone, right? So dia continue je walaupun dah ada iPad. And sebab dia memang terror dekat situ. And Sanuri kan lah, dia kenapa dia masih pegang pada traditional drawing, okay, physical drawing, sebab memang itu kepakaran dia lah kan. And macam aku memang suka buat this kind of event. Aku suka berkumpul dengan orang. Yes, event. Lupa, aku suka pergi event, kau pergi terjar kat booth aku dengan booth Caprice, kau pergi buat video semua. Yes, macam tu lah. Okay, satu lagi, fully utilize Jan, macam kau juga, macam aku. Kita masuk space orang itu ini semua kan. Kita fully utilize space tu, kita cakap walaupun aku parking ke tak parking ke cakap kan. Bagi orang nampak, faham? Betul, yes. Macam tu lah, dah ada dah benda tu. Fully utilize je. Kau nampak ultimate tweet, I'm new to NFT bla 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 bla. Korang welcome cakap jom collab. Walaupun macam jom collab biasa je kan. Macam Catverse lah contohnya. Catverse lah yang paling baru. Dia cakap je dengan ultimate tadi tu dekat thread mana dia cakap kan. Pentas tu. Ultimate, yes, budak-budak tu semua kata bukan ultimate, Panda dengan Conflict semua kata okey. Tengok dah auction and what not sekarang. Ultimate pun dah acknowledge diorang. Macam tu lah fully utilize. Macam mana bila Tun collab dengan aku. Sebelum ni kita rasa Tun ni orang tua je tau. Pacik-pacik je kan. So bila dia collab dengan aku, dia fikir. Dia sendiri beritahu aku, dia fikir. Macam mana aku nak jadi muda ni? Macam mana aku nak buat macam lipas ni? Budak-budak muda punya art ni kan. Dia jadikan lah macam superhero Marvel tu. Which is after that, dia beli lipas aku seekor, dia pakai yang isap okok tu kan. Kita semua wah tengok Tun dah macam ni sekarang. Macam tu lah. So fully utilize ni maksudnya macam tu lah, depan mata semua benda ada doh, padahal kita semua buat dekat phone saja. Macam tu lah korang fully utilize phone korang, internet dan juga laptop. Kan. And satu aku nak tambah adalah be different lah. I mean macam okay, korang dah tengok macam Rochepang buat, boleh ambil tapi jadikan kira suntik korang punya elemen lah kan. Janganlah buat sebiji-sebiji. Nanti
tak best kan. Lagi-lagi kau nak bersaing kan. So be different lah, yang mana aku rasa kurang. I think banyak gila babi lagi benda yang tak explore. Even kalau cakap pasal collab, like macam-macam collab kan. Macam Ki kata tadi, like kita kira ni real world punya utility pun masih tak tap banyak benda. So baik, tolonglah jadi buatlah luar kotak kan. And jangan takut lah. Korang tahu tak? Jan, kau tahu tak? Okay, macam kau kata, real world punya collab tak ada orang buat lagi. Kalau korang pergi email atau DM, My News ke, T-Live ke, Catatan ke, Petronas ke kan, diorang reply doh. Diorang reply, kau hantarlah proposal settle. Work for it sikit lah, kenalkan apa korang, apa itu ini semua. Dapat, macam tu aku dapat jumpa coffee house tu, itu ini, macam tu lah. Betul. Tak cuba tak tahu kan. Even masa aku pergi interview dengan LHDN pun, bila aku open talk hati-hati tapi dapat dah tu. belum dapat lagi. Belum tahu lagi. But even bila aku cakap pasal benda ni, so diorang pun interested nak tahu sebab benda ni dah ada kan, like dunia kripto, dunia NFT ni memang dah ada. So tapi orang kat luar tu banyak tak tahu lagi tau pasal benda ni. Meaning bukan tak tahu, tak kenal, tapi tak tahu macam mana nak masuk. So itulah peluang kita untuk jadi bridge, to connect dua scene ni lah. Macam mana aku rasa Guitar Plague kan, Guitar Plague nak connect scene NFT dengan scene music. Banyak gila peluang yang korang boleh tap lah sebenarnya. And be different lah. I think contoh be different macam apa yang Dala buat collab kan. So dia buat satu collaboration yang dengan 9 orang terus, and semua fine artist kan, yang mana aku rasa tak ramai orang collectibles punya artist nak collab dengan fine art kan. So Dala buat something like that and menjadi lah. Tu je, kita just nak tarik perhatian je, tarik perhatian. So bila orang dah nampak korang, senang lah kau nak shield. Tapi kadang-kadang sebenarnya orang dah nampak je kurang, mungkin shield tu yang kurang. So dia kena balance lah, shield dengan soft sell dengan hard sell ni kena balance. Soft sell je tapi tak jual-jual, tak adalah orang nak beli kan. Dia macam effort lah. Contohnya macam let's say kau nampak Dala tu tengah buat 3-4 collaboration kan. Macam kau dah soft skill kan, kau macam tak pergi kan. Macam mana kau nak nampak orang-orang sini nak nampak kau. Jadi kau pergilah cakap dengan Dala tu, boleh tak I nak buat, boleh tak saya nak tambah juga collab ni. Buat pun Dala lah cakap tak boleh, betul lah. So macam jadilah. Sebab itulah jadinya 9 auction hari tu, which is semua on. Kan. Percaya lah, aku rasa semua orang, even yang mungkin korang tengok yang dah besar pun, diorang pun sebenarnya rasa macam diorang masih kecil lagi. Maksudnya diorang pun banyak things nak buat. Besar pun ni. Tak, masa aku macam Haris besar. Yang orang tengok besar newbie tengok besar, tapi sebenarnya yang orang besar ni pun diorang pun rasa tak adalah besar benda kan. Diorang pun banyak benda diorang nak try. So approach je kan. Okay, tak ada masalah lah untuk kita orang semua open to collaboration ke ataupun apa-apa idea ke. Especially aku memang masuk je dalam Discord aku, community aku pun memang tak ada hal korang nak tanya apa-apa, nak minta idea. Kita bagi idea for free je kan. Tak payah nak tunggu aku punya review show ke apa, masuk je tanya je. I think macam Yeti hari tu terus nak buat session, nak bincang kan one to one. Okay, kita buat Zoom meeting dengan Yeti. Best loh. So aku nak cerita one to one session ni banyak kan. Kan. And sebab kita orang pun belajar. Aku pun bila sembang dengan Yeti, aku sendiri belajar banyak gila benda sebenarnya. So best though sebenarnya. I think that's the best thing yang bila kita masuk new scene lah. Belum lagi, tak best lagi weh. Belum tahun depan best ni lagi best. Tahun depan ni tak. Apa yang kita buat ni insya-Allah NFT tahun depan lagi best lah kiranya, kalau benda ni betul-betul going on. Kena best lah, betul. Akan best pun. Kan dia masa akan datang lah. Okay, I think kita boleh open to question. Kalau siapa ada soalan boleh je unmute dan tanya. Okay, anyone? Tadi ibu cakap peluang. Dia tak ada. Alright, tak ada soalan. Serius ke? Takkan tak ada soalan. Minggu ni tak ada bola minggu ni kan? Ya, aku tak tengok bola tu. Okay Ki, mungkin kau ada soalan Ki untuk yang sedang mendengar ni Ki. Okay, korang pernah imagine tak? Okay, kau nampak tak efek macam mana kita buat dekat tudung merah tu? Tudung merah macam tajuk pon sial. Okay, efek yang kita buat dekat tudung merah tu kan, sebagai satu komuniti pentas tau. Maksudnya
satu community ni which is-nya benda yang bagus, benda yang positif tau, benda yang orang tak maki, benda yang bukan yang kita terlampau hard shield tau. And so maksudnya kalau kita sebagai satu community yang support satu space ni, let's say kita pergi space TV3, contoh berita TV3 kan, kita pergi space dia ramai-ramai dengan PFP masing-masing semua kan. Orang pelik tu ramai-ramai PFP apa binatang semua, kartun-kartun ni semua kan, macam-macam bentuk ada kan. So macam mana pun kan, kalau dah terlintas satu lah Insta famous satu tweet famous ke, satu followers yang orang naik ke, yang orang terdetik nak tengok ke kan, diorang akan tengok juga macam mana pun. So benda tu yang organik ataupun yang tak kacau orang sangat tau. So jadi kau tengok macam mana efek dia dekat Tudung Merah. Orang public Tudung Merah dengan orang-orang tweet famous yang masuk dekat space 3,000 orang tu, kebanyakannya semua pun follow NFT punya community. Betul tak betul? Betul. So kalau kita buat macam tu S1, kita interact macam tu, okay, itu ini semua kan, jadilah benda-benda yang positif. So contohnya macam aku tarik few Indonesia kan, untuk collab and whatnot semua kan. So kalau kita dengan Indonesia dah okay kan, dua-dua diorang berapa ramai pula penduduk, berapa ramai pula creators kan. So diorang boleh, kita ni dekat Asia tak ada marketplace tau. Indonesia aku tengok macam ada marketplace tau, toko ke apa nama dia, toko NFT ke apa kan. So kalau diorang pergi dekat pentas yang top 5, top 10 dekat Binance Smart Chains ataupun dekat Asia, Indonesia dah cukup dah. So contoh nanti lagi kalau Arif daripada Superlative, kalau dia buka akaun pentas macam mana? Kau bayangkan berapa ramai Indon akan pergi ke pentas. Itu satu. So kalau lah lepas Indonesia tu kan, kita berdua negara ni bergabung pula sebagai satu community. Faham tak? Boleh pergi jauh lagi. Betul, faham. Padu babe. Maksudnya boleh pergi jauh tu, orang OpenSea ke, orang siapa-siapa lah, Superlative punya orang ke, itu ke, ini ke, apa ke kan. Macam semua pun boleh nampak pentas. Macam tu lah. Faham. Tadi aku dengar suara sama. Suara ni aku rasa. Kalau kau orang perasan, ada tak sekarang ni creators Thailand yang power follow korang? Ada. Thailand pun dah masuk dah dekat Binance ataupun dekat pentas punya area. So sooner or later Indonesia dah ada, kita dah dapat capture Indonesia, lepas tu kita dapat capture Thailand pula. Sebab macam aku cakap lagi sekali, Asia tak ada lagi marketplace yang rancak contohnya macam NFT tak ada royalty. Aku rasa kita punya community je hardcore sampai Indonesia pun terkejut tengok kita. Diorang pun nak buat community diorang dekat aku. Kalau korang tahu, House of Pumpkin, Good of God, Goblin, Patamot dengan tu, 5 tu Indonesia yang Jogja yang buat mural dengan aku tu. Diorang tu pula diorang yang buat animation untuk anime dekat Indonesia. Faham tak? Kau bayangkan diorang tu boleh buat apa S1, diorang boleh buat game, diorang boleh buat 3D, boleh buat itu, boleh buat ini. So diorang tengah nak buat community diorang dekat pentas. Kau bayangkan sekarang ni, kita ni pun, Malaysia ni pun semua dah power. Kau bayangkan diorang pula masuk, kita kena compete lah nanti. Betul. Tu yang best. Kan, I think competition tu yang seronok kan. And dia akan push and drive kau buat lagi gempak kan. And satu, dia bawa masuk banyak peluang kan. Sebab betul, culture mungkin knowledge, ideas berbeza lah dua negara ni kan. And bila diorang masuk, macam-macam lagi benda yang kita boleh buat. Betul, macam-macam international tu lepas ni dah tak ada exclusive word dah maksudnya. Faham tak dalam NFT ni? Kau boleh reach je orang New York untuk buat collab, untuk buat mural, untuk buat itu, buat ini macam tu. Kau takkan, memang diorang akan reply macam mana aku dapat reply daripada Superlative, daripada followers dia, itu ini semua macam tu lah. Menarik. Okay, ada siapa ada soalan ke? Kita orang Malaysia ni pemalu betul kan. Kalau orang luar negara dah on je kan tanya. Tak apalah, saya nak tanya soalan tapi nanti saya DM je lah Roshbang. Senang. Boleh je nak tanya, jangan risau. Okay lah, kalau tak ada soalan tak apa. Okay, Kim, mungkin last words for tonight. Mungkin ada apa-apa yang tips ke benda yang kau boleh sampaikan kepada yang listen secara live ni ataupun recorded session nanti? Macam biasa apa yang aku cakap tadi tu semua tu macam Fauzan cakap tadi, itu semua berdasarkan personal experience aku. Tapi tak semestinya kalau personal experience aku
Macam aku cakap tadi, korang boleh fully utilize aku juga. Aku pun nak be everywhere. It's a win-win situation. Korang pun dapat collab ke, orang baru semua dapat collab dengan aku, itu ini. Benda-benda macam tu lah. Macam mana kita gerakkan community, macam tu jugalah kita gerakkan semua projek as one. So janganlah takut nak try give your best shot ke apa ke, itu ke ini ke. Aku tak boleh nak bagi tips banyak sangat sebab aku tak tahu nak bagi tips apa. Tapi kalau korang DM aku, mungkin aku boleh layan lah, macam tu lah. Yes. So macam biasa lah, aku rasa yang kat dalam ni pun semua pun familiar faces yang always dengan kita, always ada dengan kita. Betul. Itulah dia. It is what it is. Yes. Alright. Thank you so much Ki, and thank you so much juga pada semua. Okay, you guys boleh check out Rochepunks. Okay, mungkin boleh dapatkan. Oh Ki, mungkin soalan last lah. Bila next drop Ki? Mungkin besok, Isnin, Selasa, Rabu, tengok lah. Macam tu lah. Okay. Alright, you guys boleh check out Rochepunks, okay, di Twitter dan juga di pentas. Okay, boleh tengok really good project. Okay, very big potential. Okay. And thank you guys, boleh check out aku punya pentas. Okay, Kurkur Official. And kalau ada anything boleh je make sure join juga Discord channel Rochepunks untuk stay update dengan semua dia punya info-info ke apa-apa yang akan datang. Right, and you guys pun boleh tanya je apa-apa dalam Discord aku ni. Usually we are very active at night, 10 ke atas sampai subuh kadang-kadang. Alright. 2 hari je dalam tu. Tidur dalam ni pun ada orang tidur je dalam ni. Alright, so Betul. Siap jerit lagi bang, tambah 3 jam. Tak ada, dia orang tak jerit pun, dia tambah sendiri. Dia jalan je. Itu ada House of Pumpkin. House of Pumpkin, hello. Revel. Shout out to House of Pumpkin juga. Right, okay. House of Pumpkin, okay. Kau nak gerak dah ke? Tak. Kalau tak aku tutup sesi je. Aku nak end of recording. Aman. Okay, penutup dulu. Maaf okay, saya. Tak apa. Okay, maaf diterima. Alright, so you guys boleh check out juga semua projek-projek yang datang ni. I think most of them adalah creators juga, and ada yang collector. So please help each other, buat networking sendiri, tegur je, right? Ni basically ni last lah tips aku, sebab selalunya kalau kita nak network benda paling senang kalau kita dapat something yang kita boleh relate tau. So hopefully mungkin dengan event ni korang boleh relate lah. Tiba DM ke artis tu cakap, I saw you dalam event sharing session tadi, then nak collab, something like that. So please macam Ki kata, please utilize it. And thank you so much guys yang ada dalam Discord aku ni. Okay, feel free untuk tanya apa-apa kalau ada masalah. So itu sahaja daripada aku, Fauzan. Alright, thank you so much to Ki again, and thank you semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.